Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi saya dengan Hafiz, moderator anda hari ini di dalam sesi kuliah awal Facebook page Wakaf Quran Malaysia dan Instagram Wakaf Quran Malaysia. Syukur kehadrat Allah izinkan kita bertemu lagi hari ini, hari Rabu 6 Januari 2021, tahun baru, pada waktu petang. Ketika ini mungkin di Kulim, untuk pengetahuan semua, hujan renyai-renyai. Dan insya-Allah di kuliah awal hari ini kita akan bersama dengan seorang penceramah yang baru. InsyaAllah saya akan kenalkan sebentar lagi kepada semua penonton. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton live Facebook page Wakaf Quran Malaysia yang ketika ini bersama-sama dengan ahli keluarga, sanak saudara, kawan-kawan, ataupun ketika ini sedang memandu kereta sambil menonton live program Wakaf Quran Malaysia. Allah izinkan kita untuk mendapat manfaat di hari Rabu petang, insya-Allah. Baik, sebelum kita memulakan majlis kita kuliah awal hari ini, apa kata kita hadiahkan bacaan Fatihah kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, cucu-cucu baginda, anak-anak baginda, para sahabat, para alim ulama, para guru-guru, jiran tetangga, kawan-kawan, sahabat anda yang kita, ahli keluarga kita, dan juga arwah yang tersayang, insya-Allah. Bisiril Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah, syukur Allah izinkan kita untuk mendapat manfaat secara atas talian melalui kuliah awal yang dirancang dan dibuat oleh program Wakaf Quran Malaysia. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan kepada pihak pengurusan program Wakaf Quran Malaysia yang menyediakan kita punya pentas hari ini untuk kuliah awal, iaitu ground floor Pejabat Manal Holding Sdn Bhd di Kulim High-Tech Kedah. Terima kasih sekali lagi kepada pengurusan program Wakaf Quran Malaysia. Syukur Allah izinkan kita untuk beri manfaat melalui live kuliah awal di page kita hari ini, insya-Allah. Baik, untuk makluman kepada para penonton yang seperti sedia maklum ketika ini sedang di dalam kita punya kaca TV ataupun kaca live kita hari ini bersama dengan saya, Maulana Syekh Ustaz Syafiq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Ustaz. Sama-sama, alhamdulillah, insya-Allah. Ustaz, orang mana tu? Saya orang Padang Serai, Kedah. Orang Padang Serai. Orang Kok ni ya, main kok ni ya. Tak pergi cakap Kedah pun tak apa. Boleh no? InsyaAllah. Para penonton kita dia suka orang cakap Kedah, betul, saya yakin. Depa suka tengok tonton live ni, depa kata cakap Kedah Ustaz, senang. Insya-Allah, insya-Allah. InsyaAllah hari ni kita akan dapat tengok lorak Kedah yang lebih pekat lah. Kan, kepada para penonton yang mungkin tak apa nak faham, kena tanya kawan-kawan nanti ikut lorak Kedah tak faham, kena tanya kawan-kawan lah. Baik, insyaAllah Ustaz Syafiq akan bersama-sama dengan kita dalam sesi live hari ini akan menyampaikan tajuk kita hari ini Ustaz, iaitu InsyaAllah pada hari ini saya akan sampaikan tajuk kita berkenaan dengan tingkatkan amalan pada tahun baru. Alhamdulillah, dengan tahun baru Allah izinkan kita memasuki tahun baru 2021, kita juga perlu mempunyai azam yang baru dari segi amalan, insya-Allah. Baik, insya-Allah Ustaz akan kupas sebentar lagi dengan tajuk yang sangat-sangat menarik hari ini. Sebelum saya pergi lebih lanjut, saya ingin beritahu kepada mereka yang ketika ini sedang dilanda musibah banjir di Pahang, saya dengar di Terengganu. InsyaAllah sama-sama kita semua rakyat Malaysia di pihak pengurusan program Wakaf Quran Malaysia juga, Ustaz Syafiq juga kita akan sama-sama mendoakan kesejahteraan dan juga keselamatan kepada mangsa banjir yang ketika ini sedang ditimpa musibah. Bersabar banyak-banyak. Kadang-kadang Ustaz Allah bagi ujian bukan nak suruh kita fikir sendiri keluar cari cara macam mana nak selesai ujian tu, tapi Allah nak tengok kita macam mana kita balik kepada Allah bila mana ujian tu hadir pada dalam hidup kita. Baik, jadi untuk tidak membuang masa lagi, insya-Allah selepas ini kita akan ada berehat sebentar dan kita akan bersambung terus dengan kuliah daripada Ustaz Syafiq tanpa membuang masa. Jadi kekal di dalam Facebook live Facebook page Wakaf Quran Malaysia dan Instagram, insya-Allah. Baik, jumpa sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat telah sampai Al-Quran Wakaf yang telah kita tumpah, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih
kepada semua pewakaf-pewakaf yang menyumbangkan Al-Quran wakaf ini. Untuk yang terbaru, Al-Quran kita telah disertakan dengan hologram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi inayahnya, iaitu kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada tahun baru ini. Walaupun tuan-tuan, puan-puan hadirin yang menonton secara live dan juga bersama saya, ahli panel saya, sahabat saya, kita berada dalam musibah. Walaupun tahun 2021 merupakan pelbagai latar belakang manusia yang ingin menciptakan sejarah yang baru dalam kehidupan mereka, tetapi ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah merancang, akan tetapi perancangan Allah, ya Ustaz Noh, lebih hebat, lebih sempurna jadualnya. Baik, maksudnya di sini ialah apa? Tahun baru masih lagi kita dilanda satu wabak coronavirus, yang dikhabarkan ada satu lagi virus yang baru, tetapi itu adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah diperkatakan oleh saudara Ustaz Hafiz tadi, iaitu musibah banjir ini pun walaupun satu ujian, di sebalik ujian ada rahmatnya. Tagline daripada siapa Ustaz? Tagline daripada Ustaz Ibn Liu. Di sebalik ujian ada rahmat, di sebalik dugaan ada rahmatnya. Rahmatnya apa? Rahmatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, tuan-tuan. Bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu musibah, satu ujian, satu dugaan, itu tanda Allah sayang kepada kita. Tandanya Allah memberikan kepada kita satu peringatan supaya kita ini berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Azam pada tahun baru ini supaya apa? Supaya lebih kita dekatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Setiap kali hari Jumaat kita akan dengar petikan ayat Quran ini, iaitu wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah, baliklah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Manusia sekarang ini lebih banyak menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita tengok corak kehidupan manusia pada akhir zaman ini. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan orang Islam, dalam keadaan kamu syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itulah lafaz kita, perjanjian kita, ikrar kita semenjak kita lahir sehinggalah kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru intro, Ustaz. Allahu akbar, mukadimah. Allah, mukadimah orang baru ni dia agak ni sikit, insya-Allah. Baik, kembali kepada kita pada tajuk kita. Perpesan Imam Waqi' kepada anak muridnya, iaitu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Siapa tak kenal Imam Syafi'i? Gurunya itu Imam Waqi'. Dalam satu petikan, iaitu disebut syakautu ila Waqi'i su'ul hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala innal ilmu nur wa nurullahi la yuhda li'asi. Apa maksudnya? Aku mengadu kepada Waqi', aku ini merujuk kepada Imam Syafi'i. Aku mengadu kepada Waqi' kerana kurangnya hafalanku. Mengadu kepada Imam Waqi'. Sebab apa? Sebab bila mengaji tak boleh, bila mengaji tak boleh. Itulah bila mengaji. Bila mengaji dalam bahasa orang Kedah mengaji lah. Kalau dalam bahasa
kebangsaannya bila kita belajar. Bila kita belajar, bila aku menghafal, aku tak mendapat hafalan aku. Aku menghafal, aku tak boleh nak lekat dalam minda aku. Kenapa wahai Imam Waqi'? Kenapa wahai guruku? Beliau lalu menyuruhku supaya meninggalkan segala jenis maksiat. Yakni maksiat apa? Terbahagi kepada dua, kata Imam Waqi', zahir dan juga batin. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tinggalkan dua ini. Tak boleh tinggal, ustaz. No, tak boleh tinggal. Susah nak tinggal ni. Kan? Kalau kata zahir ni kita boleh tinggal, insya-Allah. Berazam tahun baru ni kita boleh tinggalkan maksiat zahir ni. Tapi batin susah, tuan-tuan. Cukup susah. Tak kata ke orang lain. Saya sendiri pun kadang-kadang dari segi batin itu kita azam dah. Tahun baru, insya-Allah aku akan tinggalkan yang batin. Batin ni apa? Hati. Hati kita ni. Kan? Hati kita dari segi panca indera tu telahlah kita susah. Hati kita ni. Kan? Kata Imam Waqi', tinggalkan kedua ini. Maksiat zahir dan batin. Beliau berkata lagi, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Sesungguhnya ilmu itu nur, cahaya. Dan cahaya Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikurniakan kepada hamba-Nya yang melakukan maksiat. Subhanallah. Ternyata ini adalah pesanan daripada Imam Waqi' kepada muridnya Imam Syafi'i. Kerana apa? Jikalau seseorang itu mempelajari ilmu, tak kiralah ilmu apa, tambahan kalau ilmu Al-Quran, maka dia susah untuk menghafal, dia susah untuk menjaga, dia susah untuk mentadabbur ayat Quran ni. Subhanallah. Kenapa? Kena cek balik pada diri kita ni. Berkemungkinan kita ada masalah. Masalah kita dengan manusia, masalah kita dengan Allah. Hablum minallah wa hablum minallah. Hablum minallah itu hubungan kita dengan Allah. Hablum minannas hubungan kita dengan manusia. Itulah di antara dua perkara. Yang pertamanya, hindarkan diri kita daripada maksiat zahir dan juga maksiat batin. Nombor satu, azamkan diri, tuan-tuan. Contoh, kalau kita nak hindarkan maksiat, duduk dalam kereta. First time bahasa baku duduk dalam kereta. Subhanallah. Ada kekok. Duduk dalam kereta, tuan-tuan. Kita tunggu isteri kita ataupun adik kita masuk ke kedai yang paling berpuaka sekali di Malaysia ni. Siapa dia, ustaz? Kedai apa paling berpuaka? Kedai ekor. Kedai ekor RM2. Kedai itu ada saka. Bukan ada saka, berpuaka. Masuk tengah hari, keluar petang. Subhanallah. Itu kata kedai berpuaka tu. Sambil-sambil nak tunggu tu, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Mata kita ni akan memandang benda-benda yang akan lintas depan kita ni. Itu manusia. Walaupun Al-Quran ada di sini. Contohlah sekarang ni semua elektronik. Kita tengah baca Quran kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu. Tiba-tiba mata kita terpandang sesuatu keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Apa dia lagi kalau bukan kalau lelaki akan pandang benda yang boleh menaikkan nafsunya. Kan? Itu manusia. Kan? Bila terpandang kita akan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam hati kita sebut Allahu Akbar. Di mulut kita sebut Allahu Akbar, tapi dalam hati, ya Allah, cantiknya. Tuan-tuan, muslimin muslimat Allah Subhanahu wa taala sekalian, kata Imam Waqi', hindarkan diri daripada maksiat batin. Nah, macam mana cara dia? Baik, saya bagi tips insya-Allah. Ketika mana duduk dalam kereta ni, Ustaz Hafiz, bila dalam kereta ataupun duduk mana saja, sambil-sambil kita nak tunggu sesuatu benda yang untuk diselesaikan, bila mana ada perkara yang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala nak uji kita. Allah Subhanahu wa taala nak bagi kita satu mihnah, sama ada kita ni kuat ataupun tidak. Ujian ialah Allah Subhanahu wa taala bila mai sesuatu benda yang boleh meningkatkan hawa nafsu kita, kata guru kami, perbanyakkan zikir ataupun perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Pejamkan mata, astaghfirullahalazim. Pejamkan mata dan ingatkan channel kita ni, tadi channel satu tadi kita duk ingatkan benda yang boleh menaikkan nafsu, ubah channel kita. Ubah 100%. Ingatkan kepada, ya Allah, aku takutkan akan siksa neraka-Mu, ya Allah. Azamkan tahun baru ini, tuan-tuan. Saya bercakap ini bukan untuk tuan-tuan saja, untuk diri saya sendiri juga. Kemudian yang keduanya, untuk yang zahir.
Itu yang batin, yang kita punya dalam hati kita. Yang zahirnya apa dia? Contohnya, ni masuk yang kedua, ghibah. Apa makna ghibah? Ghibah ni tuan-tuan, muslim-muslimat, iaitu mengumpat. Dulu kalau kita sebut, kalau mengumpat ni Ustaz Hafiz, mengumpat ni terkenal di kalangan kaum hawa lah, kaum orang perempuan kan, geng-geng mak-mak kan. Tapi zaman sekarang ni geng-geng lelaki pun ada juga. Geng haluan kiri contoh. Dalam satu organisasi tu dia ada satu geng haluan kiri, grup WhatsApp. Kan geng tu tak ada kita punya bos. Semua daripada orang kedua sampai orang ke-10. Itu normal. Itu normal. Pasal apa? Tengoklah bos aku tak suka dah, nak minta cuti pun payah contoh. Kan? Itu dah tak boleh, ini dah tak boleh kan. Kita ada grup satu lagi mengumpat benda yang bukan atas pengetahuan orang yang diumpatnya, itu dipanggil ghibah. Dan sesuai dengan ayat Al-Quran yang Allah firman dalam surah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, saya baca maksud saja. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Ini Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berpesan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada sangkaan. Maksudnya tu kita jangan menjerumuskan, jangan masukkan diri kita ni ke golongan orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka cakap belakang. Sambungannya, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Kalaulah disebutkan dalam dosa ini, para ulama tasawuf menyatakan jika manusia itu terbuka hijabnya dapat melihat dosa, tuan-tuan, nescaya tak akan ada satu orang hamba Allah pun yang akan menjejakkan kaki ke tempat yang dijaga oleh malaikat Zabaniyah, mana neraka. Takkan ada. Tapi kenapa Allah ciptakan syurga dan neraka? Ini adalah ujian manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dosa. Kalau kita nampak dosa, tuan-tuan, kita takkan buat benda yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak nampak. Inilah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tak nampak pahala pula? Kalau kita nampak pahala, automatik syurgalah rebutan kita dan senang-senang nak masuk syurga. Sebab tu harga syurga itu mahal. Mahar syurga itu adalah amalan kita. Baik. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu kat kita, sudah mengkhabarkan kepada kita dalam ayat Quran, sukakah kamu untuk memakan daging saudara kamu sendiri? Tak suka, tuan-tuan. Kita tak suka, tapi kenapa kita buat? Sebab itulah dosa. Benda dosa, benda yang paling enak di atas muka bumi. Benda yang dosa ini benda yang paling ringan, benda yang paling suka, kata Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian sambungan lagi, jika demikian keadaan jijik kepadanya, maka sudah tentulah kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha mengasihani. Itu nombor 2. Hindarkan diri kita daripada ghibah, daripada mengumpat. Walaupun perkara ini telah diberitahu, telah diberi amaran oleh para alim ulama, para guru-guru, para cikgu-cikgu kita, tapi kita masih buat lagi. Azamkan tahun baru ini. Sebenarnya tahun baru ini dalam Islam Muharram. Tahun lepas lagi kita kena azam dah. Akan tetapi kebiasaan manusia, kita ikut Masihi, masuk tahun 2021 ni, dengan adanya virus coronavirus ini, dengan adanya pelbagai macam bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala, dunia makin lama makin tenat, dunia makin lama makin nak tunduk, nak bertemu dengan Sang Penciptanya. Hindarkan yang kedua ini, ghibah. Yang seterusnya, ada masalah lagi insya-Allah. Yang seterusnya, istiqamah dalam menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. No, tuan-tuan dari rumah catik tak ni? Catik no? Insya-Allah catik. No. Yang ketiga ni, istiqamah dalam menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Haknya, keperluan Allah Subhanahu Wa Taala kita kena tunaikan. Keperluan manusia kita tunaikan. Betul Ustaz Hafiz? Kan contoh saya hari ini, saya kena datang sini live, itu keperluan manusia. Manusia dahagakan ilmu, manusia perlukan ilmu. Saya hadir. Walaupun apa sebarang bentuk mihnah, saya hadir. Tapi itu keperluan manusia.
bagaimana pula keperluan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sanggup datang kerja demi untuk nak paskat awal, tapi subuhnya kita tinggal. Kita sanggup datang kerja demi paskatnya tak mau ada merah, tetapi amalan sunnahnya kita tinggal. Walaupun sunnah itulah keberkatan kita untuk dekatkan diri dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah kita dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga Allah, Allah jaga kita. Sesuai dengan tagline ustaz. Kita jaga kita kan. Bawah tu balik hashtag Allah jaga kita. Sebab apa? Walaupun kita jaga kita dah. Saya jaga Ustaz Hafiz, saya jaga seluruh production team, tim produksi Manar. Saya jaga semua, contohlah saya jaga semua. Saya jaga kebajikan mereka contoh. Akan tetapi kebajikan saya dengan Allah Subhanahu wa taala saya tak jaga. Maka saya ini diberi tanggungjawab yang besar, maka saya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu berat, dengan begitu tanggungjawab yang sangat-sangat yang terdapat dipukul, dan Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan kita di akhir kelak, apa yang kamu buat di dunia? Apakah kebajikan kamu? Dengan manusia kamu lakukan, tapi dengan aku kamu tidak lakukan dengan sebaik mungkin. No? Baik, yang seterusnya, yang ketiga. Baik. Ini cepat sikit noh. Jadi pasiport atau? Jadi pasiport. Baik, yang ketiganya iaitu melazimi amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melazimi iaitu kita sentiasa melakukan amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda paling simple tuan-tuan. Benda paling ringan, benda paling kita ringankan benda tu tapi kita tak buat. Apa dia? Benda yang paling ringan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang saya pakai sekarang ni. Ini dipanggil sebagai kain. Ada orang tak tahu. Ada orang tak tahu, kata ustaz, ni kain apa ustaz? Kain buat selimut ke? Kain buat alas meja ke? Kain nak tudung kepala ke? Sebenarnya ini adalah dipanggil sebagai rida. Ini sunnah Nabi SAW. Semua orang tahu. Akan tetapi tuan-tuan jangan terkejut. Ada saya jumpa segelintir manusia yang tak tahu benda ni. Inilah sunnah Nabi SAW. Nabi keluar rumah, Nabi akan pakai, Nabi akan selimpangkan sehelai selembar kain. Bukan kain macam ni lah. Kain Nabi SAW digunakan banyak cara Nabi SAW. Antaranya, bila Nabi solat, Nabi nak sujud, Nabi rentangkan kain untuk nak solat. Yang pertama. Dan yang keduanya, ada yang ketika Nabi berjalan, ditempat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, panas. Dan Nabi akan letak di atas kepala ini. Begitulah sunnah Nabi SAW. Yang keduanya sunnah Nabi SAW, kepiah. Benda yang paling senang, benda yang paling ringan, kepiah. Kan? Ada orang tanya saya, ustaz, pakai kepiah tak sakit kepala ke? Tengah-tengah hari rembang buat kerja kan. Kita buat kerja buat ukok padang lah apa kerja sekolah kan, buat untuk persiapan rasukan. Pakai kepiah tak sakit kepala ke? Nak buat kerja-kerja macam ni. Saya kata apa? Sakit tak sakit itu semua Allah Subhanahu wa taala punya kerja kan. Yang pentingnya jaga sunnah. Insya-Allah Rasulullah SAW akan ingat kepada kita. Yang ketiganya paling penting, ini saya nak sebut paling penting sunnah Nabi SAW, perbanyakkanlah berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat ke atasku, kata Nabi SAW, Allah akan berselawat ke atasnya berapa kali Ustaz? 10 kali. 10 kali. Maknanya Allah akan berselawat ke atas kita. Dan ada riwayat yang mengatakan, yang dikarang oleh Syekh kitab saya tak ingat, yang dikarang oleh Syekh Zakaria Kanahlawi, mengatakan bahawa barang siapa yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah akan ciptakan baginya satu malaikat. Ciptakan baginya satu malaikat. Malaikat tersebut ditugaskan adalah untuk mengambil selawat tadi dan menghantarkan selawat si fulan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, si fulan bin si fulan telah menghantarkan selawat kepadamu. Malaikat akan sebut nama kita dan juga nama bapa kita. Subhanallah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tak ada lagi anugerah, tak ada lagi penghargaan, tak ada lagi nikmat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, kepada manusia umat Nabi Muhammad SAW, berselawat ke atasnya sekali, Allah akan ciptakan malaikat baginya. Ini satu benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan kadang-kadang kita
Benda tu agak ringan tetapi kita tidak melazimi selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya insya-Allah sebenarnya ada break time kah? Tak ada. Tak ada lagi insya-Allah. Insya-Allah yang seterusnya mentadabbur ataupun menghayati dalam bacaan ayat Al-Quran. Tuan-tuan tengok kat depan kita ni ada Al-Quran, sesuai dengan syarikat yang mana Al-Quran. Baik, mentadabbur, apa makna mentadabbur? Azam tahun baru ni, ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala selalu baca Al-Quran. Kita baca, tapi kita tidak mentadabbur ayatnya. Apa makna mentadabbur? Tadabbur ni menghayati setiap bacaan ayat Al-Quran, menghayati isi kandungan, menghayati nuzul Quran, menghayati kisah yang ada pada ayat Al-Quran tersebut. Tak payah banyak, tak perlu banyak pun. Kadang-kadang ni sebab kata nak tadabbur Al-Quran ni satu surah ke, satu Quran ke, tidak. Kadang-kadang kita rasa berat, sebab berat itulah yang menyebabkan kita berat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar hanya dengan 3 surah ni ya, permulaan, iaitu surah apa? Surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas. Tadabbur 3 surah ni, subhanallah, boleh makan masa seminggu, tuan-tuan. Seminggu. Kadang-kadang kita 3 surah kita betul ke 3 surah ni. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah ini Maha Pemurah. Allah yang Maha Mengasihani. Kenapa Allah ini Maha Pemurah? Itu kita mentadabbur, kita menghayati. Kenapa Allah ini Maha Pemurah? Kenapa Allah ini Maha Penyayang? Dia ada kisah-kisah dia. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang satu. Potongan ayat itu yang kecil, yang pendek saja, yang simple saja, akan tetapi memberi impak, memberi natijah yang paling berharga dalam hidup kita. Kenapa qul? Kenapa Allah katakan kepadaku Allah yang satu? Sebab apa? Sebab untuk nak mengajar, mentarbiah diri kita ini supaya kita tidak simpang ataupun kita tidak sujud kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda simple. Tapi ada tak jadi sekarang ni? Berapa banyak kes murtad yang berlaku di Malaysia? Berapa banyak manusia yang di atas muka bumi ini yang lahirnya, anaknya itu bila kelak-kelak lahirnya, nak buat apa dulu Ustaz? Ustaz nak buat apa dulu? Boleh tanya kita, nak buat apa dulu? Nak buat apa? Nak azan dulu ke? Nak azan belah mana? Nak azan telinga kanan ke telinga kiri? Saya kata tak sah azan. Dekah aja kat anak tu. Kita jadi marah. Kita jadi marah siapa? Benda paling asas. Lepas tu Ustaz nak buat apa Ustaz? Nak buat apa? Semua serah ke Ustaz. Semua serah ke Ustaz. Kenapa diri sendiri kita tak pernah nak belajar? Kita tak pernah nak mengetahui benda-benda itu. Itu benda asas. Anak apabila dicorakkan dengan benda-benda yang sesuai dengan era zaman sekarang, maka itulah besar dia akan jadi macam tu. Kalau anak dicorakkan dalam acuan, dalam bentuk apa yang Allah suruh, apa yang Allah pesan dalam Quran dan hadisnya, maka anak itulah akan menjadi penyuluh kepada kita di hari akhirat esok. Kata guru kami, selain daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada syafaat sahabat soleh, para alim ulama, yang paling penting tuan-tuan dan puan sekalian, ingat syafaat anak yang soleh, syafaat anak yang menghafaz Al-Quranul Karim. Anak ataupun bapa ataupun ibu ataupun waris yang berkorban harta untuk ke jalan Allah Subhanahu taala, dia bukan dia gadaikan, tapi dia mencorakkan anak itu menjadi hafiz Al-Quran, maka esok apabila dia meninggal dunia, insya-Allah dia ada syafaat, iaitu syafaat apa? Pertolongan daripada anak yang menghafaz Al-Quran. Tuan-tuan, sebab tu sekarang ni mahat tahfiz Al-Quran tumbuh seperti mana cendawan lepas hujan. Tumbuh tuan-tuan. Pasal apa? Pasal nak didik anak-anak kita ni menjadi hafiz Quran. Berapa ramai anak-anak kita yang masa sekarang ni, sekarang saya cakap main TikTok. Sentak. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa ramai anak-anak kita sekarang ni, dia buka TikTok, dia buat live TikTok. Kan? Berapa ramai? Berlambak-lambak banyak. Kan? Bukan kata ni, kadang-kadang kita macam apa nama anak murid saya kadang kita ambil TikTok macam mana ni? Ustaz mula-mula Ustaz download dulu dalam Android. Dia ajak kita. Lepas tu Ustaz daftar sekian-sekian, lepas tu Ustaz rakam lah. Oh macam tu. Kata seronok lah main TikTok ni. Seronok dia kata. Dia kata, apa tujuan kamu main TikTok? Saya tanya anak murid saya, apa tujuan kamu main TikTok?
Tujuan saya nak ambil TikTok ni supaya saya bila ada ayat Quran, bila ada tentang tarbiyah sentap, tarbiyah rohani ni, saya nak ambil benda-benda itu dan saya nak hantarkan kepada orang-orang ahli keluarga saya yang lain. Saya kata alhamdulillah ada. Bukan kata TikTok ni satu benda yang melarang, benda yang boleh mengalpakan kita, tapi atas niat kita masing-masing. Kalaulah niat saya untuk main TikTok adalah untuk menyedarkan orang, menyedarkan masyarakat, menyedarkan umat tentang apa? Api neraka, tentang nikmat syurga, menyedarkan orang tentang akhir zaman. Dalam tu kita boleh buat. Rupanya itulah medan dakwah di akhir zaman. Kita sejajar dengan era globalisasi sekarang ni untuk anak-anak kita. Baik, yang seterusnya, yang keberapa saya pun tak ingat yang keberapa. Yang kelima. Baik, yang kelima, memperbanyakkan zikrullah. Duk saya saja zikir. Kan sekarang ni ada, baru tadi saya nampak ada seorang hamba Allah duk pakai apa? Tu ni Allahumma shalli ala Muhammad, ni tasbih digital tu kan. Tasbih digital ataupun jam dan sebagainya. Tuan-tuan, dunia sekarang mudah kan. Kalau katalah payah nak pakai tasbih jenis besar tu kan. Kok kalau kata nak payah, ada. Tapi yang lebih aulanya tasbih yang ada, yang kita duk pakai biji tasbih itulah. Perbanyakkan zikrullah. Orang yang selalu zikir pada Allah ialah orang yang selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kadang-kadang kita rezeki kita ni, contohnya gaji 5,000, gaji 5,000, tetapi 5,000 tu dalam sebulan tu mana pi? Hilang. Sebab apa? Tak ada keberkatan. Sebab apa? Tak ada kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir kita, peringatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala terlalu kurang, terlalu tipis dan terlalu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Teringat saya dalam satu kisah. Ni baru teringat satu cerita, boleh sikit nak cerita sikit tentang zikir ini. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Diceritakan oleh guru kami dalam satu majlis ilmu ini tentang zikir adab, ya. Dua benda ni, zikir dan juga adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan adab kita dengan guru kita. Dalam satu majlis dihadiri oleh 5,000 orang anak murid. Okey. Gurunya itu, saya tak ingat gurunya apa, 5,000 orang anak murid. Yang datang, yang hadir pada majlis itu 500 saja yang menulis apa yang dipesan, apa yang diajar oleh guru tersebut. 500 orang yang tulis apa yang disebut semua tulis. Lagi 4,500 buat apa? 4,500 tu, kata guru kami, 4,500 melihat adab gurunya, melihat tata cara gurunya, melihat zikrullah gurunya, melihat cara gurunya berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala sambil menyampaikan ilmu tasbih. Tuan-tuan, itu kata 4,500 itu tengok adab guru. Tengok macam mana guru ni dia buka kitab, macam mana guru ni dia duduk, macam mana guru ni dia berhadapan dengan anak muridnya, macam mana guru ni tutup kitab, macam mana guru ini bersurai dalam satu majlis ilmu. 5,000 dalam 4,500 tu tengok adab. Maknanya kata apa? Adab itu terlalu penting dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga adab kita dengan guru kita. Yang penting dalam 4,500 tu murid tersebut melihat bagaimana gurunya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditanya, "Wahai guru, bagaimanakah guru kamu berzikir sedangkan kamu menyampaikan ilmu kepada kami? Kenapa? Kamu pelik kah? Bukan benda pelik, tapi benda ini jarang dilakukan." Itu adalah dalam hati kita. Semua dalam hati kita. Kita tersebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Contohnya sambil bercakap la ilaha illallah dalam hati. Bagaimana nak dapat tahap macam tu? Kena didik hati kita. Kena tarbiyah hati kita, kena ajar hati kita supaya hati kita lembut, supaya hati kita ni selalu tawajuh, selalu fokus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja pekerjaan, apa saja bidang, apa saja perlakuan, semua berlandaskan pada syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berlandaskan pada zikrullah. Itulah yang dipesan oleh guru kami. 4,500 tuan-tuan, bukannya sikit bilangan. Anak murid tengok
4,500 tengok apa nama gaya guru dia saja. Tak tulis, tak buat apa. Cuma melihat saja, main duduk, main tengok. Guru ni dia buat macam mana? Dia perbetulkan saban dia macam mana? Dia lihat anak murid dia macam mana? Subhanallah. Benarlah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, cucu kepada ini pewaris pada Nabi SAW, utamakan adab daripada ilmu. Kerana apa? Kadang-kadang orang yang berilmu ni belum tentu dia ada adab. Kan? Kadang-kadang orang yang beradab ini walaupun ilmunya kurang, tetapi dia disanjung mulia oleh masyarakat. Sebab apa? Dia mempunyai adab. Kan? Mempunyai adab terhadap manusia, dan apabila dia beradab dengan manusia, maka dia akan beradab dengan para rasulnya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Baiknya seterusnya. Saya nak kongsi sikit sebelum nak pergi dengan poin yang seterusnya. Saya nak berkongsi, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Azam tahun baru ni, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah kecerdikan, kebijaksanaan, kepandaian. Tetapi kecerdikan, kepandaian, kebijaksanaan manusia ni berbeza-beza, Ustaz Hafiz. Disebut oleh guru kami, dua benda kecerdikan ni terbaik pada dua. Aqlun rajih ni terbaik pada dua. Aqlun rajih. Yang pertama, zakaun kasbi. Zakaun kasbi. Yang kedua, zakaun wahbi. Zakaun wahbi. Apa dia zakaun kasbi? Anugerah ini adalah kecerdikan, kebijaksanaan ini adalah kasbi ni kena asuh. Kebijaksanaan, kepandaian ini kena didik. Contoh, anak-anak kita nak menghafaz Al-Quran. Nak hafaz Al-Quran, tak semuanya bila dia boleh baca sekali saja dia boleh hafal dah. Tak semua, dia kena didik, dia kena asuh, dia kena belajar, dia kena macam mana tips-tips untuk menghafaz Al-Quran, macam mana nak tips-tips untuk mentadabbur Al-Quran, macam mana tips ataupun cara untuk mengingati ayat Al-Quran dengan lebih mudah. Dia ada cara dia. Itu kena asuh, kena ajar. Macam mana anak-anak kita ni nak belajar, nak mudah dalam satu ilmu, tak kira ilmu apa pun. Ilmu sains ke, matematik ke dan sebagainya, macam mana kita kena asuh, kita kena didik. Tetapi aklun ataupun zakat yang kedua ni zakaun wahbi. Zakaun wahbi ni zakat yang kecerdikan anugerah. Kecerdikan ini adalah satu gifted, satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dan kecerdikan ini tidak semua manusia yang memperolehinya. Maksudnya ialah tak semua manusia yang dapat. Contohnya Imam Malik rahimahumullahu taala, Imam Syafi'i rahimahumullahu taala, Imam Abu Hanafi, Imam Abu Hambali, Imam Ghazali dan seterusnya, para imam yang terdahulu. Mereka ini dikategorikan sebagai zakaun wahbi, kecerdikan, kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Depa ini boleh, macam mana mereka boleh menghafaz beribu-ribu hadis. Bagaimana mereka boleh menghafaz matan hadis dengan beribu, beratus ribu, sehingga kan mereka ini dijunjung tinggi. Hujjatul Islam, iaitu Imam Ghazali rahimahullah taala. Bagaimana boleh mengarang kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab yang tebal, kemudian buat pula satu ringkasan Ihya Ulumuddin. Bagaimana? Tak semua manusia boleh buat macam tu. Anak orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan muslimin muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian yang sedang menonton, saya lebih kecenderung ke arah anak-anak. Sebab apa? Tahun baru ni tolong tengok anak-anak kita. Anak-anak kita terutamanya, sebab apa? Anak-anak kita ini lebih banyak ke arah gadget, lebih banyak ke arah teknologi. Tak salah. Tetapi dia ada sekatan, dia ada hadnya. Kerana apa? Anak-anak apabila jauh menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita nak mendapai zakaun kasbi yang diceritakan oleh saya tadi. Kecerdikan itu kena asuh, dan bila mana kecerdikan itu telah dicuri, telah diambil oleh benda-benda anasir-anasir yang tidak elok, maka anak itu telah diprogramkan dengan benda yang tidak elok. Sebab tu sekarang tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak perkara-perkara yang di luar jangkaan telah pun terjadi. Kan? Kalau kita baca dalam 40 hadis akhir zaman yang dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala, 40 hadis akhir zaman tu Ustaz Hafiz telah berlaku
telah jadi banyak dah benda. Telah jadi banyak, dah jadi dah. Tinggal yang tak jadi apa? Yang tak jadi apa? Benda dalam kitab kiamat hampir tiba. Karangan orang yang sama, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, iaitu apa dia? Keluarnya Dajjal, kemudian Ad-Dukhan Asad, kemudian Imam Mahdi, kemudian Dabbatul Ar, benda-benda ni semua kiamat ataupun benda 10 tanda akhir zaman, 10 tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar. Sekarang satu persatu kita saksikan depan mata kita, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Azamkan tahun baru ini supaya kita menjadi lebih dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat itu dulu perkongsian. Insya-Allah kita sebentar ni kita akan sambung dengan lebih mendalam insya-Allah taala. Baik, alhamdulillah. Syukur nikmat Allah. Terima kasih Ustaz Syafiq. Satu perkongsian yang saya rasa di ambang tahun baru 2021, di awal tahun, Allah izinkan kita, beruntung sangat-sangat kita hari ini. Allah izinkan kita dapat menonton live Wakaf Quran Malaysia hari ini bersama dengan perkongsian yang diberikan oleh Ustaz Syafiq tadi. Masya Allah, banyak perkara yang kita dapat, banyak perkara-perkara baru bagi saya yang saya baru dapat tahu. Masya Allah, terlalu banyak. Moga-moga kita doakan Ustaz Syafiq sendiri mendapat zakat Wahbi sendiri. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Kata kat saya ni jauh lagi lah, Allahu'alam, tak tahu nak sampai di mana. InsyaAllah, InsyaAllah. Terlalu banyak poin yang Ustaz Syafiq kongsikan tadi yang saya tertarik ketika ini Ustaz. Salah satu dia adalah ridha tu lah, kain ridha tu. Kalau lah ni, kalau Ustaz pakai macam tu, kalau lah ni trending yang sekarang ni di dalam keadaan COVID-19 ni, depa letak kain sejadah. Depa ganti sejadah tu dengan ridha, sedangkan fungsi dia seakan-akan hampir sama. Tapi kadang-kadang disebabkan kita kelalaian, kita tak ambil tahu tentang sunnah Nabi, maka kita pun tak tahu. Ni mungkin kali pertama tuan-tuan dan puan-puan mendengar. Moga-moga selepas ini kita ubahkan sejadah tu, kita pergi belikan ridha, kita ganti. Itu juga akan menjadi sejadah kita setiap kali kita nak menunaikan solat di masjid dalam tempoh PKP ketika ini, dalam tempoh COVID ini, insya-Allah. Baik, kita akan berehat sebentar Ustaz. Insya-Allah kita akan bertemu lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana, insya-Allah. Selamat kembali ke sesi live program Wakaf Quran Malaysia hari ini. Syukur nikmat Allah, Allah izinkan kita mendengar perkongsian yang diberikan oleh Ustaz Syafiq sebentar tadi berkaitan dengan azam baru 2021, tingkatkan amalan. Azam baru 2021, insya-Allah. Baik, saya dapat makluman daripada tim produksi live hari ini memberitahu yang kita ada satu soalan daripada Encik Zabidi Awang di Facebook page, bertanyakan kepada Ustaz Syafiq. Ustaz Syafiq, tolong nasihat saya Ustaz, bagaimana cara untuk istiqamah mengamalkan azam tahun baru yang Ustaz kongsikan sebentar lagi. Sebab apa? Sebab hati saya ni sentiasa berbolak-balik kan. Jadi sat rajin, sat malas, sat buat, sat tinggal. Subhanallah. So orang Kedah kot Encik Zabidi Awang ni, insya-Allah Ustaz boleh kot bagi sikit tips kat dia, 1-2 tips bagaimana untuk kongsikan kepada semua, bagaimana untuk istiqamah mengamalkan azam baru yang kita tetapkan sebentar tadi, insya-Allah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita ke rancangan pada hari ini, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz dan terima kasih kepada yang bertanya, saudara yang bertanya, apa nama? Encik Zabidi. Baik. Soalannya, bagaimana kita nak menetapkan hati kita ini agar kita istiqamah, agar kita tidak berbolak-balik dengan apa yang kita buat. Baik. Ada satu petua, insya-Allah Encik Zabidi dan penonton yang sedang hadirin boleh amalkan, iaitu yang Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita, doa. Ya Allah bagi kita, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ataupun itu yang secara ramai, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, wahai sang pencipta hati, wahai yang memiliki hati. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pandai, minta maaf cakap, bukan kalau tuan-tuan tak pandai, tapi kurang fasih bahasa Arab.
tukarkan dalam bahasa Melayu. Kan? Dalam tahun ini, tuan-tuan, bila sebut azam, bila sebut kita nak membola hati, nak bagi istiqamah hati ni, yang nombor satunya, hati kita kena lembut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak lembut? Jangan lupa ataupun jangan rasa rugi. Keluarkan air mata kita waktu malam, zikir, banyakkan tahajud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa pun berlandaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berbalik kepada ya muqallibal qulub, wahai yang memiliki hati, wahai yang membolak-balikkan hati, janganlah engkau bolak-balikkan hati kami, jangan engkau membolak-balikkan hatiku, jangan engkau menukar-nukarkan pandanganku ya Allah. Tetapkanlah aku di dalam wahdah perjuanganmu ya Allah. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Wahai Allah, wahai penciptaku, wahai Maha Pengasih, wahai Maha Penyayang. Doa sungguh-sungguh. Yang kedua, yang pertama berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banyakkan hadir dalam majlis-majlis ilmu. Perbanyakkan hadir dalam majlis-majlis ilmu kita. Sekarang musim COVID-19, sekarang musim PKP. Akan tetapi majlis ilmu tidak akan terhenti dengan begitu saja. Contohnya sekarang ini. Tuan-tuan yang menonton, Ustaz Hafiz dan kru-kru yang menonton sekarang ini adalah medan majlis ilmu kita. Live. Duk saja-saja di rumah tu, kan? Tengah duk cuci kereta kadang-kadang tu, anak wak mai. Ayah, ni live majlis ilmu. Daripada Manar Al-Quran dah buat dah kuliah duha contohnya, kuliah zuhur contohnya, kuliah maghrib contohnya, ada majlis ilmu ni, berhenti Ustaz, ataupun letakkan satu sudut mana-mana, kita tengok majlis ilmu, tengah-tengah duk basuh tayar kereta pun ilmu tu sampai, tuan-tuan. Tengah-tengah duk buat benda-benda yang aktiviti hari kita, ilmu tu sampai. Jadi tak ada halangan. Nak lebih elok, nak lebih manis, nak lebih molek jika ada pengajian di masjid ataupun di surau-surau ataupun tempat-tempat tuan-tuan. Hadirkan diri kita. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya lupa hadis tu, dia tak mai. Dah. Kalau kamu tak mampu nak jadi orang yang menuntut orang yang ilmu, jadilah kamu kun aliman. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban falam takunu khamisan fatahlik. Jadilah kamu orang yang berilmu, kata Nabi SAW. Kena ada ilmu, tuan-tuan. Apa-apa kena ada ilmu. Sebab sekarang ni zaman orang suka mencantas kita. Kena ada ilmu yang sahih. Ilmu yang gurunya sahih. Gurunya guru yang ditakmirkan oleh Jabatan Agama, Jabatan Awal Islam lah, ya. Ataupun guru yang ilmunya tu masya-Allah subhanallah tidak boleh disangka lagi. Jadi orang yang berilmu. Yang kedua, tak mampu ustaz nak jadi orang yang berilmu, nak jadi ustaz ni susah, kan. Kun aliman au muta'alliman. Jadilah kamu orang yang menuntut ilmu. Jadilah orang yang suka kan menuntut ilmu. Jadilah orang yang suka kepada khadam menuntut ilmu. Pergi mana-mana saja, ada daurah, ada majlis ilmu, ada kuliah, ada macam-macam lah tentang ilmu, kuliah-kuliah sekarang ni. Hadirkan diri kita. Nombor satu, kena kita paksa diri kita. Kena paksa. Walaupun paksa, gagahkan juga. Insya-Allah hati kita akan lembut. Sebagai satu tarbiyah hati kita, sebagai satu medik untuk ubat hati kita ini, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muta'alliman au mustami'an, ataupun tak boleh jadi orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu. Au mustami'an. Apa dia mustami'an? Orang yang suka mendengarkan ilmu. Masuk dalam kereta, buka radio. Sekarang radio contohnya kan radio IKIM, kan IKIM subhanallah masya-Allah, kita tahu kan, kita tahu medan ilmu tu memang sentiasa ada. Dan juga radio-radio yang lain juga ada slot-slot, kan, slot-slot tentang ilmu dunia akhirat, tentang sekarang dunia sekarang ni kan ada, insya-Allah kita dengar.
Tak jadi ustaz, tak boleh jadi ustaz. Susah nak jadi orang yang mustami'an ni. Pasal apa mustami'an tak boleh? Sebab saya kurang pendengaran. Subhanallah, kan? Tak apa. Jadi orang yang keempat, muhibban. Apa makna muhibban? Orang yang sukakan ilmu, orang yang cintakan ilmu. Orang yang bila mana ada ilmu, majlis ilmu, Allahu Akbar, dia suka, dia nak pergi tapi tak boleh pergi. Kan? Dia nak tengok FB live manar ni, tapi tak boleh sebab apa? Data tak ada. Contoh, kan? Sebab tak ada wifi, tak ada, tapi Allahu Akbar, ruginya hari ni. Dia punya rasa rugi tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, sampai boleh menitik air mata, sampai boleh menitis air mata. Sebab apa? Ya Allah, majlis ilmu ni, Allah macam mana ni, tak boleh buat. Tu orang yang sampai tahap cintakan ilmu. Nabi kata jangan jadi orang yang kelima. Jangan jadi orang yang kelima. Apa dia? Keempat-empat tadi semua tak ada. Muta'alliman pun tak ada, mu'alim tak ada, muta'alliman pun tak ada, mustami'an pun tak ada, muhibban pun tak ada. Keempat-empatan tak ada, kata Nabi SAW, maka celakalah kamu. Jangan jadi orang yang kelima, orang yang celaka. Kena ada keempat-empat ni. Tetapi manusia kita, salah satu mesti ada dah. Mesti ada dah. Kok tak kena gaya pun, tak kena gaya, minta maaf cakap lorak Kedah. Kok kalau kata habis-habis meter sekalipun, habis-habis meter, orang yang kedua ni, orang yang muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Itu habis-habis dah. Kan? Kalau dia tak ada cara dah. Orang yang suka menuntut ilmu. Baik. Yang kedua. Yang ketiga pada yang bertanya tadi, banyakkan berdoa, hadirkan diri pada majlis ilmu, berbanyakkan sedekah. Banyakkan sedekah, kan? Banyakkan infak pada Allah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jangan, kata guru kami, jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Kita yang sekarang ni miskin ni, banyakkan sedekah. Kelak kita nak kaya, kita akan suka bersedekah. Bila bersedekah tuan-tuan, Allah nak sucikan harta kita, Allah nak sucikan hati kita. Di situlah titik tolak untuk kita tidak akan menidakkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Allah menetapkan hati kita, Allah tidak akan membolak-balikkan hati kita, Allah mengistiqamahkan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala. Masya-Allah, terima kasih sekali lagi Ustaz Syafiq kerana sudi menjawab soalan secara live. Insya-Allah. Encik Zabidiawan, terima kasih. Moga-moga jawapan yang diberikan, yang perkongsian yang diberikan Ustaz Syafiq tadi kepada persoalan tadi menjawab dan juga menjadi makluman kepada semua yang ketika ini sedang menonton live program Wakaf Quran Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Banyak sangat sebenarnya ilmu-ilmu baru yang Ustaz Syafiq kongsikan dalam sesi kuliah awal hari ini. Syukur nikmat Allah beri peluang pada kita untuk dapat menonton dan mendengar ilmu hari ini di petang Rabu. Syukur. Baik, untuk sesi seterusnya saya akan kongsikan apakah update-update yang terkini yang diberikan, yang telah dikongsikan oleh pihak pengurusan program Wakaf Quran Malaysia kepada rakyat Malaysia, insya-Allah. Baik, untuk makluman, program Wakaf Quran Malaysia telah berjaya mengedarkan yang lebih kurang 2000 naskah Quran pada bulan Disember tahun 2020 yang lepas di lokasi Jitra Kedah. Baik, alhamdulillah di Jitra mereka hantar 2000 dan mereka sebarkan kepada pusat-pusat pendidikan dan madrasah yang memerlukan naskah Quran baru dan sempurna. Syukur. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya mewakili pihak pengurusan program Wakaf Quran Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pewakaf-pewakaf yang sudi menghulurkan bantuan dan korbankan harta untuk membantu pelajar-pelajar di pusat pendidikan mendapatkan naskah Quran baru dan sempurna, insya-Allah. Baik, untuk makluman kepada semua penonton dan Ustaz Syafiq di pentas ketika ini, Quran baru yang telah digunakan oleh pihak pengurusan program Wakaf Quran Malaysia adalah seperti berikut. Yang ketika ini kita lihat, Quran ini adalah cetakan sendiri Al-Manar, dan ketika ini untuk setiap Quran yang digunakan di negara kita lah, negara Malaysia, dia ada undang-undang, Ustaz. Untuk penggunaan Quran dia mesti mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri, dan alhamdulillah Quran Manar cetakan ini telah mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri, dan kita telah mendapat kelulusan yang lebih baik selepas itu, iaitu alhamdulillah kita telah mendapatkan hologram dari Kementerian Dalam Negeri seperti mana yang tuan-tuan dan Ustaz Syafiq tengok.
Di setiap naskah Quran kita telah ada mendapat pensejilan hologram daripada Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini dapat mengesahkan lagi Quran yang kita gunakan, yang kita beri kepada pusat pendidikan boleh digunakan mengikut undang-undang di negara Malaysia. Syukur Allah izinkan macam itu. Baik, untuk seterusnya saya ingin mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pewakaf, para penonton yang ketika ini baru sahaja menonton ataupun baru sahaja follow Facebook page Wakaf Quran Malaysia dan juga Instagram, kita ada menyediakan sebenarnya program tahlil akbar, tahlil besar-besaran. Tahlil besar-besaran doa depan minta saya cakap kuat sikit, okey. Tahlil besar-besaran iaitu tahlil ini kita tawarkan kepada semua pewakaf-pewakaf program Wakaf Quran Malaysia. InsyaAllah, jadi kepada semua pewakaf-pewakaf yang telah melakukan wakaf pada bulan Disember ataupun baru saja melakukan wakaf bulan Januari 2021, jangan lupa hubungi balik pegawai wakaf anda untuk menghantarkan nama-nama, senarai nama untuk dibacakan, senarai nama arwah lah, untuk dibacakan dalam sesi tahlil nanti. InsyaAllah nanti kita akan keluarkan jadual balik, tarikh dan waktunya. Baik, dan untuk makluman juga kepada semua yang sedang menonton live ketika ini, program Wakaf Quran Malaysia juga ada menyediakan package-package terbaru, especially terutamanya bulan ini kita ada package tingkatkan amalan azam baru 2021 ini. Kita ada menyediakan package untuk 6 naskah dan 10 naskah mendapatkan sijil fizikal lah. Mereka akan dapat, para pewakaf akan mendapatkan sijil wakaf yang fizikal, di mana pihak pengurusan program Wakaf Quran Malaysia akan post terus ke rumah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Moga-moga dengan ini memberikan peringatan kepada kita untuk terus azam. Setiap kali kita melihat sijil ini secara fizikal di rumah kita, menjadi azam pada diri kita, saya kena teruskan. Dan bukan itu sahaja, dapat menggalakkan adik-beradik, sanak saudara, jiran tetangga kita yang hadir ke rumah kita dapat melihat pula sijil itu, oh ada buat wakaf di sini ke, saya pun nak kena join sekali. Jadi moga-moga menjadi galakan juga kepada orang lain untuk melakukan Wakaf Quran Malaysia. Baik, untuk makluman terkini, kita baru sahaja pagi tadi Ustaz Syafiq, kita baru saja mengutuskan di pihak pengurusan program Wakaf Quran Malaysia, kita akan melancarkan misi bantuan bencana Al-Quran 2021. Ketika ini kita akan memfokuskan bantuan ini daripada sudut Al-Quran percuma kepada mereka yang terjejas di Pahang sahaja dulu. Atas peringkat yang pertama, insya-Allah pihak pengurusan akan cuba mencari cara menghubungi pihak berkuasa di Pahang, bagaimana langkah-langkah untuk kita menyediakan, menghantar Al-Quran percuma kepada pusat-pusat pendidikan dan juga pelajar-pelajar yang terjejas teruk daripada akibat bencana banjir yang ketika ini yang melanda Pahang dan seluruh kebanyakan negeri-negeri di Malaysia, insya-Allah. Jadi saya ingin memberitahu kepada makluman kepada semua, ini baru saja berita ini saya terima pagi tadi. Insya-Allah misi ini akan diwar-warkan dari semasa ke semasa kepada semua penonton, kepada semua rakyat Malaysia. Jadi terus kekal bersama Facebook page Wakaf Quran Malaysia dan Instagram Wakaf Quran Malaysia. Baik Ustaz, sebenarnya hari ini kita akan membuat sesi perasmian bersempena bulan baru kita, bulan Januari 2021 dengan tema baru, insya-Allah. Jadi kalau mengikut rekod, bulan Disember dan juga bulan November kita melancarkan bulan keluarga sakinah. Jadi alhamdulillah telah selesai dengan pelibatan ramai orang, ramai pihak, ramai pewakaf dan juga terlalu banyak aktiviti yang kita berikan kepada kita punya pewakaf dan juga orang ramai. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi tema bulan tu dengan tema yang berlainan sikit pada bulan Januari 2021. Jadi saya ingin menjemput Ustaz Syafiq dan juga para menonton untuk menonton kita punya VT yang disediakan oleh pihak pengurusan bulan pelancaran rasmi 2021, Januari 2021. Dipersilakan.
Alhamdulillah dengan itu rasminya bulan baru perasmian tingkatkan amalan azam baru 2021, bulan pelancaran daripada pihak pengurusan program Wakaf Quran Malaysia. InsyaAllah terus saya ingin menyeru kepada semua penonton live program Wakaf Quran Malaysia dan Instagram Wakaf Quran Malaysia terus menerus menyokong pihak pengurusan untuk membantu dan menyebarkan lagi naskah Quran baru yang sempurna kepada orang-orang yang memerlukan, iaitu pelajar-pelajar sekolah, pusat pendidikan dan madrasah, insya-Allah sepanjang tahun 2021. Baik, untuk kita sudah sampai ke penghujung rancangan, insya-Allah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan terus kekal sihat. Macam Ustaz Syafiq beritahu tadi, hashtag kita jaga kita, dan tambah hashtag terbaru, ya Allah jaga kita juga. Baik, jadi moga-moga Allah lindungi kita daripada wabak penyakit, daripada bala bencana, dan Allah izinkan kita melakukan amal ibadat terus menerus sepanjang masa. Allah izinkan kita kekuatan, beri kekuatan kepada kita untuk terus menerus melakukan amal ibadat. Dan jangan lupa ambil apa segala ilmu yang Ustaz Syafiq kongsikan sebentar tadi. Tak apply semua pun, dia kata kalau tak buat semua jangan tinggal semua. Jangan tinggal semua. Jadi at least buatlah satu kan, buat satu, istiqamah, insya-Allah. Ambil satu buat, ambil satu buat, ambil satu buat. Baik. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustaz Syafiq kerana sudi hadir bersama-sama dengan kita dengan kuliah awal hari ini. Syukur nikmat Allah, Allah izinkan bertemu dengan Ustaz Syafiq. Kali pertama saya bertemu dengan Ustaz Syafiq hari ini. Dan insya-Allah sama-sama kita doakan moga-moga bertemu jodoh lagi kita dalam sesi kuliah yang lain bersama dengan Ustaz Syafiq juga dalam tajuk yang lain ke mungkin, insya-Allah. Dan tadabbur tadi masya-Allah satu poin yang sangat baik, tadabbur tiga kul yang ringkas sahaja tapi sangat baik. Baik, dengan itu saya ingin menjemput Ustaz Syafiq final adalah dengan membacakan doa. Moga-moga dengan izin doa itu Allah makbulkan dan Allah izinkan kita dengan apa saja yang hajat yang kita nak, insya-Allah. Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatul firdaus wa na'udzu bika min sakhatika wan nar fil jahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبي ورسولا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا رحمن يا رحيم بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Syafiq atas bacaan doa sebentar tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada tim produksi kita di program Wakaf Quran Malaysia hari ini. Terima kasih kerana bekerjasama hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Wakaf Quran Malaysia kerana menyediakan satu set yang baik hari ini, set yang baru. Dan terima kasih kepada penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton Facebook Live kita hari ini sehingga ke akhir rancangan. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat di petang Rabu ini atas kuliah awal yang dilancarkan dan juga program yang akan dilancarkan sepanjang bulan Januari 2021. Teruskan kekal bersama Facebook page Wakaf Quran Malaysia dan Instagram. Terus menyokong pihak pengurusan program Wakaf Quran Malaysia untuk membantu pelajar-pelajar mendapatkan naskah Quran baru dan sempurna sepanjang tahun 2021. Baik, insya-Allah kita berjumpa lagi dalam sesi kuliah awal yang lain yang akan disiarkan. Moga-moga kita mendapat manfaat hari ini sehingga kita berjumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.